Selamat sejahtera Dr. Syamila. Kita Tarikh Kumpulan 3 ingin membentangkan tajuk kita iaitu jenayah cyber terhadap pelajar di institusi pengajian tinggi. Saya, Dewan Swan merupakan ketua kumpulan dan saya mempunyai 4 ahli kumpulan. Mereka ialah Nur Farah Eliana binti Rustin, Nur Arya Natasha binti Syariza, Nur Dalila binti Muhammad Azhari dan Muhammad Id Zulfikar bin Zamri. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Farah untuk membentangkan isinya. Bagi pengenalan definisi ancaman jenayah cyber, definisi ancaman itu tersendiri menurut Kamus Dewan edisi keempat membawa maksud perkara yang mengancam atau diancam yang mungkin bakal menimpa seseorang. Bagi frasa jenayah cyber pula membawa maksud kelakuan yang salah dari sisi undang-undang yang melibatkan ruang maya dengan menggunakan sistem komputer sama ada mencuri maklumat seseorang atau wang dalam talian. Secara umumnya, ancaman jenayah cyber membawa maksud mengenai sesebuah kegiatan atau usaha yang dilaksanakan oleh seseorang individu atau kelompok tertentu yang menyalahi dari sisi undang-undang kerana membahayakan keselamatan masyarakat itu sendiri dalam bentuk ruang maya sama ada kecurian maklumat, penggodaman atau penipuan dalam talian. Seterusnya, kita perlu tahu bentuk-bentuk jenayah cyber. Jenayah cyber terdiri daripada penipuan, judi cyber, pornografi, penggodaman maklumat sulit sama ada milik kerajaan atau individu dan penyebaran virus dalam talian. Golongan pelajar adalah golongan yang mudah terjerumus dalam aktiviti ini mengikut pelbagai faktor, sama ada desakan hidup atau pengaruh sekeliling menyebabkan nilai atau moral dalam diri seseorang itu tergugat. Kerajaan Malaysia telah menggubal Akta Jenayah Komputer 1997 yang bertujuan untuk mencegah kesalahan berkaitan penyalahgunaan komputer untuk melakukan jenayah. Apa-apa yang mengubah program atau data yang terdapat dalam sesebuah komputer adalah haram dan boleh dikenakan tindakan undang-undang. Oleh itu, dalam kajian ini, penyelidikan dilakukan secara menyeluruh dalam pelbagai aspek seperti jenis, punca, kesan dan cara mengatasi kebejatan sosial ini. Objektif kajian ini adalah mengenal pasti jenis-jenis jenayah cyber yang melibatkan pelajar institusi pengajian tinggi, menghuraikan punca jenayah cyber berlaku terutama dalam kalangan pelajar IPT sendiri. Seterusnya, menghuraikan kesan-kesan jenayah cyber jika tidak dibendung, terutamanya dalam kalangan pelajar IPT. Dan akhir sekali, mengenal pasti langkah-langkah bagi membendung jenayah cyber berlaku dalam kalangan pelajar IPT. Bagi penyataan masalah pula, isu ini berkaitan jenayah cyber yang semakin menular dalam masyarakat, khususnya dalam generasi muda, telah menghancurkan nilai dan adab yang terbina dalam seseorang individu atau masyarakat. Skop kajian kami pula berfokuskan kepada masyarakat yang menetap di Pulau Pinang. Dan akhir sekali, limitasi kajian hanya tertumpu kepada pelajar Universiti Sains Malaysia. Pertama sekali, definisi jenayah cyber menurut Anita Abdul Rahim iaitu penerbit buku jenayah berkaitan dengan komputer perspektif. Menurut beliau, jenayah cyber merupakan suatu bentuk perlakuan jenayah yang menggunakan sebarang jenis peranti elektronik melalui sambungan perkhidmatan internet. Kawasan bagi kajian melibatkan Universiti Sains Malaysia. Beberapa penyelidikan telah dijalankan mengenai isu ini. Mengekang dari isu ini terus meningkat dalam kalangan pelajar IPT itu. Pertama sekali, USM bercadang mewujudkan ijazah sarjana muda dalam bidang kriminologi. Kajian dan penyelidikan jenayah dalam menghadapi era jenayah digital yang semakin meruncing perlu dipertingkatkan. Serta Naib Chancellor Universiti Sains Malaysia Penang, Datuk Dr. Asma Ismail, sidang media menerusi portal rasmi USM News.
Beliau juga berkata cadangan itu bakal menggabungkan pelbagai disiplin dan pusat pengajian termasuk pusat pengajian sains kemasyarakatan kerana beliau khawatir akan penggunaan media elektronik yang semakin meluas terutamanya era Internet of Things IoT dan Industrial Revolution 4.0 dapat membuka peluang kepada penjenayah cyber menyalahgunakan maklumat bagi melakukan jenayah dalam pelbagai cara. Perkara kedua adalah dengan membangun sistem forensik digital. Menurut satu artikel pada MStar Urban Versatile, siasatan kes jenayah cyber di negara ini dijangka menjadi lebih mudah menerusi satu sistem forensik digital yang dibangunkan di Pusat Pengajian Sains Komputer University Sains Malaysia USM. Sistem ini disesuaikan oleh agensi seperti Suruhanjaya Komunikasi Malaysia, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah dan Kementerian Pertahanan, Polis serta institusi perbankan dan insurans. Faktor pertama ialah kecanggihan teknologi. Menurut artikel oleh Rashid pada tahun 2012, ketagihan penggunaan internet di kalangan remaja, penggunaan internet terlalu kerap boleh mendorong pelajar itu sendiri untuk melakukan jenayah cyber seperti penipuan dalam internet yang dipengaruhi oleh media sosial. Contoh kes yang sering berlaku pada masa kini dalam kalangan pelajar sendiri iaitu kes membuat satu akaun identiti palsu dan melakukan jenayah cyber untuk mengugut orang lain. Hal ini boleh mengakibatkan kemurungan kepada mangsa. Selain daripada itu, kemudahan akses bahan lucah melalui perkembangan teknologi maklumat, bahan pornografi mudah dimiliki dan tersebar dengan cepat. Menurut artikel, pengaruh dan kesan aktiviti seks cyber di kalangan pengguna internet di Malaysia mendorong kepada kesan buruk seperti ketagihan. Mewujudkan generasi yang mengalami masalah memori dan sukar untuk memberi perhatian akibat terlalu banyak menonton video lucah. Seterusnya adalah faktor ilmu pengetahuan. Pengetahuan ilmu teknologi. Penggunaan internet tanpa sekatan menyebabkan pelajar sendiri terjebak dalam masalah jenayah. Menurut akhbar Cosmo pada 2016 yang bertajuk Budaya Sebar Berita Palsu di Laman Sosial, penyebaran maklumat tidak sahih ini akan membuatkan masyarakat kita bergelumang dengan budaya fitnah. Penceroboh menggunakan internet untuk menggodam sesuatu laman web atau akaun media sosial bagi tujuan yang tidak elok. Faktor individu dan rakan sebaya. Menurut buku penulisan Latif AY pada tahun 2005 mengenai membentuk identiti remaja, pada pendapat beliau, perasaan ingin mencuba sesuatu yang baru menyebabkan golongan remaja sendiri terutama pelajar terjebak dalam penyalahgunaan IT kerana mereka tidak mematuhi etika penggunaan ICT dengan cara yang betul. Hal ini menjadikan golongan pelajar yang terlibat dalam ancaman jenayah cyber di Malaysia saban hari meningkat dan membimbangkan akan kesan pada masa akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih atas penerangan yang disampaikan oleh Natasha sebentar tadi. Dan kini kita akan beralih ke topik kaedah kajian. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan dua cara, iaitu yang pertama berbentuk soal selidik dan yang kedua berbentuk rujukan. Kajian soal selidik ini dilakukan secara memberi borang kaji selidik secara online kepada setiap orang pelajar tentang ancaman jenayah cyber terhadap pelajar IPT. Dan seramai 57 orang responden yang telah menjawab soal selidik ini, iaitu terdiri daripada pelajar Universiti Sains Malaysia. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tentang pendapat pelajar USM tentang isu jenayah cyber terhadap pelajar IPT. Kajian ini juga dilakukan untuk membincangkan tentang cara untuk membendung isu jenayah cyber terhadap pelajar IPT di dalam Malaysia. Dan seterusnya kita akan beralih ke kaedah rujukan. Setelah membuat beberapa rujukan di internet dan juga kerajaan akhbar, kajian ini mendapati bahawa bilangan kes jenayah cyber terhadap pelajar IPT kian meningkat mengikuti peredaran zaman. Tambahan pula, gejala jenayah cyber ini juga bukan sahaja tergolong daripada orang dewasa, malah ini terdiri daripada para remaja yang berumur bawah 16 tahun. Seterusnya kita akan beralih ke topik pemilihan responden. Antara ciri yang diambil kira semasa proses pemilihan responden adalah mereka yang pernah terlibat dalam kegiatan jenayah cyber ini dan juga mereka yang pernah menjadi mangsa dalam jenayah cyber ini. Setelah membuat beberapa kajian, terdapat bilangan pelajar yang lain mempunyai kesedaran tentang isu jenayah cyber ini. Kami juga mengambil kira tentang jantina, umur dan juga kaum bagi bertujuan
untuk mengenal pasti bilangan jantina yang pernah terlibat ataupun tidak pernah terlibat dalam kes jenayah ini, dan manakala pula umur adalah untuk mengenal pasti sama ada mereka adalah umur 18 tahun ataupun bawah 18 tahun. Dan rata-rata yang menjawab responden ini adalah mereka yang berumur atas daripada 18 tahun. Dan seterusnya kita akan beralih ke kawasan kajian pula. Kawasan yang diambil sebagai tempat kajian ialah di University Sains Malaysia kerana USM sangatlah sesuai untuk menjalankan kajian ini kerana terdapat bilangan pelajar yang lebih daripada 32,000 orang pelajar yang terdiri daripada pelajar dalam Malaysia dan juga pelajar yang bukan daripada Malaysia. Dengan bilangan pelajar yang ramai dan mempunyai pelbagai kaum dan budaya, ianya sangat membantu untuk mendapat pelbagai maklumat dari setiap pelajar tentang jenayah cyber terhadap pelajar IPT. Dan akhir sekali adalah sampel kajian. Dalam kes ini terdapat beberapa maklumat yang diperolehi daripada hasil dua jenis IPT dan juga dari petikan akhbar iaitu Universiti Sains Malaysia dan juga UiTM Bandaraya Melaka serta daripada Kerajaan Akhbar. Dan majoriti kes jenayah cyber terhadap pelajar institusi pengajian tinggi kian meningkat oleh kerana golongan yang tidak bertanggungjawab serta remaja yang mula baru berjinak dengan dunia cyber. Sekian sahaja daripada saya dan sekarang kita akan beralih ke topik analisis yang akan disampaikan oleh Wan Suan. Nama saya Lia Wan Suan. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang keputusan yang diperoleh dari kajian dan menganalisisnya. Borang soal sedikit terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian A mengenai demografi responden, manakala bahagian B mengenai pengetahuan dan pendapat dari responden. Dalam pembentangan ini, saya akan menjelaskan keputusan bahagian B sahaja. Secara keseluruhannya, kita telah menerima total 50 respon daripada pelajar Universiti Sains Malaysia. Soalan pertama ialah, adakah anda pernah mengalami isu jenayah cyber ini? Dari carta, kita boleh mengetahui bahawa 26% pelajar pernah mengalami isu jenayah cyber, manakala 74% pelajar tidak pernah mengalami. Hal ini berlaku mungkin kerana kesedaran pelajar mengenai isu jenayah cyber ini semakin meningkat. Oleh itu, pelajar yang mengalami isu jenayah cyber lebih kurang daripada pelajar yang tidak mengalami jenayah cyber. Soalan kedua ialah, adakah kita perlu biarkan isu jenayah cyber ini berleluasa di dalam IPT? Terdapat 16% pelajar menjawab ya, manakala 84% pelajar menjawab tidak. Hal ini menunjukkan terdapat tanggungjawab dan keadilan yang ditanam dalam setiap pelajar. Soalan ketiga ialah, jika anda pernah mengalami isu jenayah cyber ini, apakah perasaan anda pada waktu itu? Terdapat 42% pelajar menyatakan bahawa mereka akan berasa takut. 34% pelajar berasa penurunan mood, manakala 24% pelajar mempunyai perasaan selain daripada penurunan mood dan takut. Soalan keempat ialah, pada pendapat anda, apakah aktiviti yang boleh diklasifikasikan dalam jenayah cyber? Secara umumnya, belajar mengklasifikasikan pencurian maklumat merupakan aktiviti utama dalam jenayah cyber kerana ia telah mendapat 90% pelajar yang bersetuju dengan aktiviti ini, manakala aktiviti seperti kerosakan atau pengubahsuaian ke atas program atau data komputer, capaian secara tidak sah ke atas sistem, menyalin perisian secara tidak sah dan skim cepat kaya mendapat peratus yang lebih kurang sama, iaitu antara 44% hingga 52%. Hal ini berlaku mungkin kerana pelajar tidak mempunyai pengetahuan yang kukuh tentang jenayah cyber ini. Soalan seterusnya bertanya mengenai pendapat responden. Terdapat faktor utama yang menyebabkan jenayah cyber berlaku di IPT. Dari carta yang dipamerkan,
Kita boleh mendapati bahawa faktor utama yang menyebabkan jenayah cyber berlaku di IPT ialah pengaruh dari media massa kerana terdapat 66% pelajar yang bersetuju dengan faktor ini. Hal ini mungkin kerana pada zaman moden ini, teknologi boleh diakses oleh semua rakyat dan ia telah memberi pengaruh yang negatif ke atas jenayah cyber ini. Soalan ke-6. Soalan ke-6 adalah mengenai kesan jenayah cyber terhadap pelajar IPT pada pandangan pelajar USM. Dari data yang diperoleh, pelajar berpandangan kesan utama jenayah cyber terhadap pelajar IPT ialah maklumat peribadi terdedah, diikuti oleh kerugian wang ringgit dan maruah diri tercemar. Seterusnya, ialah kestabilan politik tergugat dan kemusnahan harta benda. Hal ini mungkin kerana penjenayah cyber biasanya menggunakan teknologi untuk mencuri maklumat peribadi orang lain. Oleh itu, kesan maklumat peribadi terdedah mendapat persetujuan yang lebih tinggi dari pelajar. Terima kasih Wan Zuan atas keputusan dan pembincangan analisis yang diberikan sebentar tadi. Sekarang saya akan menyambung soalan nombor 7, iaitu berdasarkan pengetahuan anda, apakah akta yang diguna pakai di Malaysia untuk mengawal dan mengurangkan penyalahgunaan internet? 52% daripada responden telah mengatakan mereka tahu akta komunikasi dan multimedia. 36 menyatakan mereka tahu akta jenayah komputer. Namun, Akta Teleperubatan 1997, Akta Tanda Tangan Digital 1997 dan Akta Cakera Optik mendapat hanya 2%, 4% dan 6% daripada responden. Seterusnya, soalan nombor 8. Sebagai seorang pelajar, apakah tindakan anda sekiranya anda mengalami isu jenayah cyber? 40 orang telah memilih berjumpa dengan kaunselor. 2 orang memilih untuk mendiamkan diri. 60 orang berkongsi masalah dengan ahli keluarga dan paling tinggi 88 orang memilih untuk membuat laporan polis. Namun tiada siapa mahu menulis luahan dalam diary, mungkin kerana diary tidak diguna pakai secara meluas pada zaman ini. Soalan 9. Pada pendapat anda, pihak manakah yang bertanggungjawab dalam mementeras isu jenayah cyber ini? 84% daripada responden mengatakan pihak polis yang bertanggungjawab, 72% mengatakan diri sendiri, 28% mengatakan rakan sebaya dan 58% mengatakan pihak sekolah. Seterusnya, soalan yang kedua terakhir, soalan nombor 10. Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan bagi mengatasi masalah jenayah cyber ini? Yang paling tinggi mengatakan memperkasakan pekat penguatkuasaan dan kedua tertinggi mengatakan untuk mengadakan pemantauan yang berkesan, iaitu 62% daripada responden. 48% daripada responden mahu mengkaji hukuman yang dikenakan atas pelaku jenayah cyber. 44% mengatakan memberi pendidikan dari segi agama dan moral. Dan 56% mengatakan untuk mengadakan kempen kesedaran dan iklan. Akhir sekali, soalan nombor 11. Pada pendapat anda, apakah cara paling sesuai untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa jenayah cyber? Paling ramai responden mengatakan berwaspada terhadap penjenayah cyber. 74% daripada responden mengatakan untuk kemaskini perisian keselamatan. 68% responden setuju untuk berfikir sebelum klik dan seterusnya 44% responden memilih menjaga etika diri sendiri dan seterusnya gunakan kata laluan yang paling rendah. Seterusnya saya akan membentangkan konklusi pengajian ancaman jenayah cyber terhadap pelajar institusi pengajian tinggi. Pada zaman moden ini, internet dan sosial media ialah sebahagian daripada hidup manusia. Mengikut satu kajian, orang berusia 16 hingga 24 tahun menghabiskan masa paling banyak di media sosial, iaitu 3 jam 1 minit setiap hari.
Manakala orang dewasa yang berumur antara 25 hingga 34 tahun pula menggunakan media sosial selama 2 jam dan 37 minit setiap hari. Pada mula wujudnya internet dan media sosial, maklumat peribadi tidak dikongsikan atau digunakan secara meluas dalam atas talian. Namun pada hari ini, maklumat peribadi diguna pakai dalam kebanyakan aplikasi, laman web dan media sosial. Pelbagai urusan penting seperti pembayaran bil, online shopping dan juga urusan rasmi juga dilakukan atas talian. Gaya hidup yang bergantung kepada internet ini makin aktif apabila seluruh dunia dilanda pandemik sejak tahun lalu. Ini sangatlah membimbangkan kerana kita mudah rasa selamat dan oleh itu tidak berhati-hati apabila menggunakan media sosial dan internet. Contohnya, remaja-remaja yang tidak sedar bahawa maklumat peribadi mereka dalam bahaya apabila mereka mengongsi gambar yang tidak sepatutnya. Jenayah cyber boleh dilakukan dengan hanya menggunakan satu gambar dan profil media sosial. Orang muda juga boleh terlibat dalam jenayah cyber sewenang-wenangnya kerana tidak menyedari perbuatannya itu telah melanggar undang-undang. Berikut adalah cara-cara untuk kekal selamat apabila menggunakan internet. Yang pertama ialah menggunakan perkhidmatan keselamatan internet kukuh seperti VPN. VPN adalah satu software yang menutup apa-apa backdoor way yang penjenayah cyber boleh gunakan untuk membocorkan maklumat seperti alamat IP dan maklumat perbankan. Nombor 2 ialah menggunakan kata laluan yang kuat. Ini adalah sangat penting kerana kita pada zaman sekarang mengongsi segala maklumat peribadi yang boleh digunakan pakai sebagai kata laluan yang tipikal seperti nama haiwan peliharaan dan nama ibu. Anda dinasihati agar menggunakan kata laluan yang berbeza. Nombor 3 ialah kita haruslah peka dan urus tetapan media sosial kita. Kita harus sentiasa peka dengan apa-apa kemaskini, terms and condition dan privacy policy setiap software dan aplikasi yang kita gunakan. Kita haruslah membaca dan memahaminya. Nombor 4, kita haruslah berhati-hati dalam berkongsi maklumat peribadi dan jangan mempercayai orang asing di dalam talian. Ini adalah penting kerana kita tidak tahu siapa yang berada di sebalik profil yang kita baru berkenalan. Kita sewajarnya tidak perlulah memberitahu tempat tinggal, umur dan lain-lain kepada orang yang tidak dikenali. Nombor 5 ialah ajarkan keselamatan internet kepada anak-anak, rakan atau ibu bapa anda yang buta teknologi. Generasi yang lepas, iaitu generasi ibu bapa kita, kebanyakannya masih tidak peka akan jenayah cyber. Jadi seharusnya kita sebagai pelajar IPT haruslah mengingati dan mengajar mereka dan generasi baru tentang cara-cara yang betul dalam menggunakan internet. Akhir sekali, kita haruslah sebarkan kesedaran jenayah cyber. Dengan menggunakan media sosial yang meluas ini, marilah kita sebarkan kesedaran jenayah cyber ini. Antara perkara-perkara yang boleh disebarkan ialah maklumat berkaitan undang-undang jenayah cyber, proses apabila diserang jenayah cyber, penjenayah cyber dan cara untuk kekal selamat apabila menggunakan internet. Itu sahaja bagi perbincangan ini. Terima kasih.